Dalam video ini, kami akan menerangkan The Witches. Filem ini mengisahkan seorang anak yatim piatu yang bertemu dengan ahli sihir dan bertukar menjadi tikus. Bolehkah dia mengubah tubuhnya menjadi manusia semula? Mari kita ketahui dalam The Witches. The Witches bermula dengan seorang budak lelaki bernama Teddy. Teddy baru sahaja mengalami kemalangan dan kehilangan ibu bapanya. Selepas kematian ibu bapanya, dia kemudian diasuh oleh neneknya. Neneknya seorang wanita yang baik hati dan penyayang. Dia risaukan Teddy yang sentiasa kelihatan muram. Teddy menjadi sangat pendiam dan tiada selera makan. Neneknya cuba menceriakan Teddy, mengajaknya menyanyi dan menari, malah membuatkannya sedap makanan. Tetapi Teddy masih muram. Sehinggalah pada suatu hari, neneknya memberikan hadiah kepada Teddy, seekor tikus putih kecil bernama Daisy. Teddy bertukar ceria kerana mempunyai haiwan peliharaan baru. Teddy kini menjalani hidupnya dengan bahagia bersama nenek dan Daisy. Tetapi kebahagiaan Teddy tidak bertahan lama. Di luar rumah, seorang ahli sihir sedang mengintip dia dan neneknya. Kehadiran ahli sihir berhampiran mereka, membuatkan neneknya sakit dan batuk. Keesokan harinya, neneknya membawa Teddy membeli belah di pasar raya. Teddy kemudiannya menuju ke lorong menjual alatan dan peralatan. Dia berhasrat untuk membeli paku untuk membina sebuah rumah kecil untuk tikusnya. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang memakai gaun serba hijau. Wanita itu menawarkan gula-gula karamel kepadanya. Tetapi kemudian seekor ular hijau keluar dari lengan baju wanita itu dan mendesis ke arah Teddy. Kemudian tiba-tiba neneknya memanggilnya dan wanita itu hilang. Teddy yang ketakutan segera berlari ke arah neneknya dan memohon untuk pulang. Sesampai di rumah, neneknya bertanya kepada Teddy mengapa dia begitu takut di pasar raya. Teddy juga menceritakan pertemuannya dengan seorang wanita pelik yang menawarkan gula-gula karamel kepadanya, dan ular keluar dari tangannya. Neneknya kemudian bertanya kepada Teddy sama ada wanita itu memakai sarung tangan dan penutup kepala dan bercakap dengan suara serak. Teddy bersetuju dengan segala-galanya. Neneknya berkata bahawa wanita itu adalah ahli sihir jahat yang licik. Teddy ketawa, menyangka neneknya bergurau. Tetapi neneknya membentak Teddy, dan ekspresinya serius. Neneknya kemudian menceritakan kisah silamnya. Semasa kecil, dia mempunyai seorang kawan bernama Alice. Mereka tinggal berdekatan di sebuah kampung. Alice kemudiannya didatangi oleh seorang wanita yang menawarkan gula-gula kepadanya. Nenek yang masih muda ketika itu segera melarikan diri kerana susuk tubuh wanita itu nampak menakutkan di matanya. Tetapi Alice tidak berganjak dari situ dan mengambil gula-gula itu. Nenek pulang ke rumah dan bersyukur dapat melihat Alice di rumahnya dan dalam keadaan baik. Tetapi keesokan harinya, dia melihat perubahan pada Alice. Kawan baiknya tiba-tiba menjadi ayam. Nenek memberitahu semua orang, tetapi tiada siapa yang percaya kata-kata seorang kanak-kanak. Dia hanya boleh melawat Alice di dalam reban, cuba untuk terus bercakap dengannya. Selepas selesai bercerita, nenek itu menyedari bahawa ahli sihir menyasarkan cucunya. Nenek kemudian masuk ke dalam bilik persembahan kecil di bahagian bawah tangga. Dia mula melakukan ritual mudah untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang akan menimpa Teddy. Nenek juga sedar bahawa keselamatan Teddy terancam jika mereka terus begitu di sini, kerana ahli sihir sudah tahu lokasi rumah ini, dan mereka tidak akan pergi sehingga mereka mendapat anak sasaran mereka. Nenek akhirnya menyuruh Teddy mengemas barangnya. Mereka segera memandu keluar dari bandar, menuju ke sebuah hotel mewah yang telah disyorkan oleh sepupu nenek mereka, yang merupakan seorang chef di sana. Semasa dalam perjalanan, nenek memberitahu bahawa ahli sihir mempunyai kumpulan kongsi gelap yang dipimpin oleh ahli sihir yang hebat. Setibanya di hotel, sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Nenek meminta Teddy menyembunyikan tikus tersebut. Mereka kemudiannya disambut oleh pengurus hotel bernama Mr. Stringers. Teddy kemudiannya menyapa seorang kanak-kanak yang sedang berdiri di lobi hotel. Terdapat juga poster mengalu-alukan ahli persatuan antarabangsa untuk pencegahan itu keganasan terhadap kanak-kanak. Selepas mendaftar masuk, nenek dan Teddy bergegas ke bilik mereka bernombor 776.
Tidak lama kemudian, wanita berpakaian bergaya datang ke hotel. Mereka adalah ahli Persatuan Pencegahan Penderaan Kanak-kanak yang dirujuk dalam poster, diketuai secara langsung oleh ahli sihir yang hebat. Malam itu, Teddy bertanya kepada nenek tentang ciri-ciri ahli sihir. Neneknya memberitahunya bahawa ahli sihir mempunyai kuku, bukan kuku, yang mereka sembunyikan memakai sarung tangan. Ahli sihir juga botak, yang selalu mereka sembunyikan dengan memakai rambut palsu yang sering menyebabkan ruam kepala mereka. Ahli sihir mempunyai kaki persegi tanpa jari kaki, yang mereka sembunyikan dengan memakai kasut. Ahli sihir mempunyai warna ungu pada anak mata mereka. Dan perkara yang paling menakutkan ialah ahli sihir mempunyai deria bau yang sangat kuat, yang mereka gunakan untuk menghidu kanak-kanak. Lubang hidung mereka akan membesar apabila mereka menghidu anak-anak. Semakin bersih anak, semakin busuk ia akan menjadi seperti kotoran dalam bau ahli sihir. Keesokan harinya selepas sarapan, nenek menyuruh Teddy bermain dan berseronok. Teddy kemudiannya menurunkan tetikus ke lobi hotel. Teddy, yang ingin tahu tentang poster semalam, berhasrat untuk mengintip ke dalam bilik di mana mesyuarat akan diadakan. Kemudian datang seorang budak gemuk yang menyapa Teddy. Budak lelaki yang memperkenalkan dirinya sebagai Bruno bertanya apa yang Teddy lakukan. Teddy berkata dia sedang mencari tempat untuk melatih tetikusnya. Bruno nampaknya faham. Dia kemudian memberitahu Teddy bahawa dia akan bertemu dengan seorang wanita yang telah berjanji kepadanya sebatang coklat di 25:12 di Dewan Besar. Ibu Bruno kemudian memanggilnya dan membawa budak itu pergi untuk menukar kerana pakaiannya telah semuanya ditutupi coklat. Teddy kemudiannya memasuki sebuah dewan besar yang sedia untuk dijadikan bilik persidangan. Kerusi disusun kemas menghadap podium di tengah-tengah bilik. Teddy menemui lokasi yang sesuai untuk melatih tetikusnya di belakang podium. Selepas meregangkan tali yang diikat pada kayu dan membuka penutup pengudaraan, tiba-tiba penutup pengudaraan tertanggal. Teddy hendak membetulkannya, tetapi ahli-ahli pertubuhan itu telah pun tiba, diketuai oleh seorang wanita yang cantik memakainya kot merah jambu. Teddy kemudiannya bersembunyi di dalam lubang pengudaraan supaya tidak ditangkap. Selepas mengunci pintu, wanita-wanita yang menganggotai persatuan itu mula berbogel daripada sifat-sifat mereka, bermula dari penutup kepala, sarung tangan, dan kasut. Alangkah terkejutnya Teddy kerana ternyata kesemua ahli kumpulan itu adalah ahli sihir yang ciri-cirinya persis seperti yang neneknya katakan. Ahli sihir yang hebat segera memulakan persidangan itu. Pertama sekali, dia melepaskan kekecewaannya kerana masih ramai kanak-kanak kecil berkeliaran seluruh dunia. Ahli sihir yang hebat itu kemudiannya menyusun rancangan untuk mengubah semua kanak-kanak di dunia ini menjadi tikus. Apabila ahli sihir lain mempersoalkan rancangannya, ahli sihir yang hebat itu tidak teragak-agak untuk membunuhnya. Ahli sihir yang hebat telah menyediakan ramuan ajaib yang akan mengubah setiap kanak-kanak menjadi tikus serta-merta. Ahli sihir yang hebat merancang untuk mencampurkan ramuan itu ke dalam gula-gula dan menjualnya kepada kanak-kanak. Dia juga mengarahkan ahli sihir untuk membuka kedai gula-gula dan memasukkan gula-gula ajaib itu ke dalam kanak-kanak. Ahli sihir yang hebat itu telah menyediakan sejumlah besar dana untuk pengeluaran besar-besaran gula-gula dan ramuan serta pembukaan kedai gula-gula di seluruh dunia. Ahli sihir hebat menghidu bau Teddy di dalam dewan besar, tetapi tidak menjumpai bau budak lelaki itu. Tempat bersembunyi, dia kemudian berkata bahawa tidak lama lagi dia akan mengadakan demonstrasi untuk menguji betapa hebatnya ramuan itu adalah. Seminit kemudian, Bruno datang ke Dewan Besar pada masa yang ditetapkan dan segera mengecas temu janji. Ahli sihir yang hebat itu menepati janjinya dan memberi Bruno sebatang coklat. Seperti budak yang kelaparan, Bruno memakan coklat itu dengan rakus. Ahli sihir yang hebat dan kroninya merenung Bruno dengan teruja apabila budak itu berubah menjadi seekor tikus gemuk tepat pukul 12. Bruno, yang ternyata masih bercakap selepas menjadi tikus, mengejutkan ahli sihir dan Teddy yang sedang bersembunyi. Madge yang hebat dan antek-anteknya cuba membunuh Bruno, tetapi dia dengan cepat melarikan diri, berlari dewan besar. Teddy tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Tetapi Daisy yang muncul dari poket Teddy tiba-tiba bersuara dan menyuruhnya menolong Bruno. Daisy kemudian melompat keluar, dan berjaya menyelamatkan Bruno. Daisy kemudian mengheret tikus gemuk itu ke tempat persembunyian Teddy.
Tetapi itu sebaliknya membawa ahli sihir kepada Teddy. Ahli sihir hebat itu berjaya menarik Teddy keluar dari tempat persembunyiannya. Dia kemudian menyumbat ramuan ajaibnya ke dalam mulut Teddy, dan budak itu bertukar menjadi tikus coklat. Ahli sihir hebat itu cuba membunuh Teddy, tetapi Daisy menyelamatkannya dengan menggigit ahli sihir hebat itu jari. Mereka bertiga cuba melarikan diri melalui lubang pengudaraan. Selepas melarikan diri dari ahli sihir, Teddy, Bruno dan Daisy cuba cari jalan terpantas untuk bilik nenek. Mereka berjalan melalui koridor dapur dan hotel. Ketiga-tiga mereka juga terpaksa mengelak daripada pembersih yang mahu memukul mereka dengan penyapu. Setibanya di pintu bilik nenek, masalah lain pula timbul. Mereka sukar membunyikan loceng di pintu. Tetapi setelah memikirkan pelbagai cara dan bekerjasama, akhirnya mereka berjaya. Nenek membuka pintu dan mereka bertiga terus masuk. Nenek itu berhasrat untuk menghalau tikus tersebut. Tetapi Teddy akhirnya bersuara dan mengatakan bahawa dia adalah cucunya yang telah dipaksa minum ramuan oleh ahli sihir yang hebat dan bertukar menjadi tikus. Dan rupa-rupanya, Daisy juga mengalami perkara yang sama. Suatu ketika dahulu, dia adalah seorang gadis kecil bernama Mary yang juga dikutuk menjadi tikus. Mereka bertiga kemudian menceritakan segala yang berlaku di Dewan Besar itu kepada nenek, termasuk rancangan ahli sihir besar yang mempunyai cita-cita untuk menghidupkan semua kanak-kanak dunia menjadi tikus. Nenek itu berkata jika dia mempunyai ramuan ajaib yang mengubahnya menjadi tikus, mungkin dia boleh membuat ramuan pembalikan yang boleh mengubah mereka menjadi manusia semula. Teddy berkata bahawa ahli sihir yang hebat mempunyai ramuan di bilik nombor 666 dan berada betul-betul di bawah bilik neneknya. Teddy turun ke bilik ahli sihir besar menggunakan neneknya. Beg rajutan. Di sana dia melihat botol-botol ramuan, perangkap tikus di bawah katil, dan beg pakaian besar yang penuh wang. Teddy akhirnya berjaya mencuri sebotol ubat ajaib. Tetapi apabila nenek itu menarik balik beg mengaitnya, ahli sihir hebat menangkapnya dan hendak menangkap beg rajutan, yang mengandungi Teddy dan botol ramuan di dalamnya. Nenek tergesa-gesa memberi alasan bahawa mengaitnya secara tidak sengaja terjatuh semasa dia mengait. Ahli sihir yang hebat berkata bahawa wajah nenek itu kelihatan biasa. Ahli sihir besar kemudiannya membuka ikatan kaitan nenek apabila loceng pintu berbunyi. Ternyata yang datang ialah Encik Stringer yang membawa sangkar kucing. Nenek dan tikus terdengar apabila ahli sihir besar mengarahkan pengurus hotel untuk menyediakan menu makan malam istimewa sup tanpa bawang putih untuk makan malam ahli. Nenek itu kemudian mencampurkan ramuan ahli sihir besar itu dengan ramuannya yang lain, dengan harapan dapat membuatnya penawar. Tetapi ramuan nenek tidak berkesan. Teddy, Bruno dan Daisy masih tikus kecil. Teddy yang tidak mahu meratapi nasibnya lama-lama, lantas mendedahkan idea bernas. Mereka boleh mencampurkan ramuan sihir ahli sihir ke dalam sup makan malam mereka dan mengubah semua ahli sihir menjadi tikus supaya tiada lagi kanak-kanak yang berakhir seperti Teddy. Dipendekkan cerita, Teddy mula berlakon. Dia merayap ke dapur dengan botol ramuan dan menjatuhkannya ke dalam periuk sup. Selepas itu, dia disertai oleh Bruno dan Daisy. Mereka kemudian pergi bersama nenek ke ruang makan untuk memastikan rancangan Teddy berjalan dengan lancar. Makan malam turut dihidangkan. Ahli sihir mula makan sup tanpa bawang putih. Ketika ahli sihir besar itu hendak menghirup supnya, tiba-tiba dia ternampak nenek. Ahli sihir besar meletakkan sudunya dan mendekati nenek. Dia memberitahu nenek bahawa dia akhirnya ingat identiti nenek itu yang merupakan kawan Alice. Rupa-rupanya ahli sihir hebat yang telah mengutuk Alice menjadi seekor ayam. Tanpa disedari oleh ahli sihir itu, Teddy berjaya mencuri kunci bilik ahli sihir hebat itu. Kemudian tiba-tiba semua ahli sihir yang makan sup, bertukar menjadi tikus dan menyebabkan panik di kalangan orang yang sedang makan malam di situ. Rancangan Teddy berjaya. Nenek dan tikus diam-diam memasuki bilik ahli sihir besar dan mengambil semua sihir ramuan. Tetapi ahli sihir besar tiba-tiba datang untuk menangkap tindakan nenek dan cuba membunuh dia. Ternyata ahli sihir yang hebat itu tidak mempunyai masa untuk makan supnya, jadi dia tidak berpaling menjadi tertikus. Ketika ahli sihir besar itu hendak membunuh nenek dengan kuasa saktinya, Daisy dan Bruno menyematkan kaki ahli sihir hebat itu dengan perangkap tikus yang segera membuatkan dia menjerit.
Kemudian Teddy terbang dan memasukkan ramuan itu ke dalam mulut ahli sihir besar dan memutarkan ahli sihir itu menjadi tetikus yang menakutkan dan menyerang tetikus itu. Tetapi nenek berjaya memerangkap ahli sihir besar itu dalam baldi ais. Nenek itu kemudian membuka beg besar ahli sihir besar yang berisi wang. Ia juga mengandungi buku nota yang mengandungi alamat dan nombor telefon ahli sihir seluruh dunia. Sebelum pergi, nenek melepaskan kucing sihir besar itu dari sangkarnya dan mengambilnya keluar dari perangkapnya. Apabila mereka menutup pintu bilik tidur, mereka melihat kucing itu menerkam ahli sihir hebat yang telah menjadi tikus. Nenek dan tikus akhirnya meninggalkan hotel. Sebelum pergi, Bruno ingin bercakap dengan ibunya yang kecewa dengan kehilangannya anak. Wanita malang itu menjerit histeria apabila nenek menghampiri ibu Bruno dan berkata bahawa anaknya ingin bercakap dan menunjukkan Bruno. Teddy, Daisy dan nenek akhirnya menyertai Bruno. Mereka menjadi satu keluarga yang bahagia. Nenek mengembara dunia dengan tikus untuk membasmi ahli sihir jahat, dan Teddy sering menasihati kanak-kanak untuk melindungi diri mereka daripada ahli sihir dan memerangi mereka. Filem itu tamat. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.